أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Contohnya hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika tulisna bisalah ketika yaumul Jumaat, ansib wa imamu yaktub, faqad la'au." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أمرنا ببر الوالدين ونهانا عن عقوقهما سبحانه جعل رضاه في رضاهما وسخطه في سخطهما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkannya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua, yakni dalam jagaan dan peliharaan, maka janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun berkata serta janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ayah dan ibu merupakan insan yang sangat penting dan sangat bermakna dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Ini kerana mereka berdualah yang bertanggungjawab melahirkan dan membesarkan kita.
Ayah dan ibu juga adalah guru atau murabbi terawal bagi anak-anak. Sejak di dalam perut ibu lagi, anak itu sudah dididik dan diterbiah melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh ayah dan ibu. Sebaik sahaja kita keluar ke alam dunia, ayah memainkan peranan mengalunkan azan dan iqamah ke telinga kita, mengajar kita kalimah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita diletakkan di dalam dakapan ibu yang baru sahaja selesai bertarung nyawa ketika melahirkan kita. Ibu senyum dan bersyukur kerana telah selamat melahirkan kita. Muslimin sedang jemaat sekalian, oleh kerana itulah Islam sangat menitik beratkan soal berbuat baik kepada ayah dan ibu. Bahkan amalan birril walidain, yakni berbuat baik kepada kedua ibu bapa, merupakan antara ibadah yang paling besar selepas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maksudnya, dan bertauhidlah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hadirin sedang jemaat yang dirahmati Allah, meskipun kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua ayah dan ibu kita, namun terdapat sebuah riwayat yang melebihkan kedudukan ibu berbanding ayah dalam isu berbuat kebaikan kepadanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka." Maksudnya, ibu kamu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat kebaikan kepadanya. Kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian bapa kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan hadis ini, kewajiban bagi seorang anak ke atas ayah dan ibu, bahkan ibu diulang sebanyak 3 kali. Yang bermakna lebih utama adalah berbuat baik, berlemah lembut, merendahkan diri di hadapan mereka, mengasihi serta memuliakan dan mentaati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Maksudnya, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, "Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." Muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah dalam kesempatan usia kita yang masih berbaki ini, kita berusaha berbuat baik kepada ayah dan ibu sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka berdua. Kita berusaha berbuat baik kepada mereka dengan cara mentaati, memastikan keperluan mereka dipenuhi, memberi nafkah, melayani dengan baik, sentiasa merendah diri serta mendoakan kesejahteraan mereka. Menjadi kewajipan dan tanggungjawab setiap anak untuk menjaga kedua ibu bapa mereka dan memberi khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan ingatlah, dosa orang yang menderhakai kedua ibu bapa akan dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dhunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa 'uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat." Maksudnya, setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali dosa derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidupnya, yakni sebelum kematiannya lagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin sedang jemaat yang dirahmati Allah, ucaplah terima kasih yang tidak terhingga khusus untuk ayah dan ibu kita. Terima kasih ibu kerana mengizinkan kami menumpang rahim ibu selama 9 bulan 10 hari. Terima kasih ibu kerana telah bersusah payah melahirkan kami sehingga terkoyak isi ibu, terluka kulit ibu, tertumpah darah ibu dan bercucuran air mata ibu kerana menahan kesakitan dan penderitaan. Terima kasih ibu yang sanggup berkorban, tidak pernah kenyang makan minum kerana ingin mengenyangkan kami. Terima kasih ibu yang tidak pernah nyenyak tidur kerana memikirkan keselesaan tidur kami. Terima kasih ibu yang tidak kisah langsung dengan kesihatan kerana menjaga kesihatan kami. Terima kasih ibu yang sudah membasuh dan mencuci najis dan kotoran kami. Terima kasih ibu yang tidak pernah mengungkit dan bersungut dan melayani kerenah kami sewaktu kecil. Terima kasih ibu yang tangan lembut ibu selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Terima kasih ayah yang mengizinkan kami untuk dibinkan nama kami dengan nama ayah. Terima kasih ayah yang sudah melaung kalimah syahadah ke telinga kami ketika kami baru dilahirkan dari perut ibu. Terima kasih ayah yang sudah mengajar kami tentang ketegasan di dunia ini. Kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini. Terima kasih ayah, insan tabah yang jarang titiskan air mata di hadapan kami. Titisan itu hanya untukmu ya Allah. Resah gelisah ayah disembunyikan dari kami, tapi hanya diceritakan kepadamu ya Allah. Rahsianya hanya engkau yang tahu. Terima kasih ayah yang selalu bertanya khabar kami melalui lisan dan perantaraan ibu. Terima kasih ayah yang sudi menghulurkan wang saku melalui lembutnya tangan ibu. Terima kasih ayah yang selalu memandang kami, ketawa kecil, tersenyum lebar dari jauh. Terima kasih ayah yang telah mendidik kami dengan tegas hingga hari ini apabila kami sendiri yang jadi ayah kepada anak-anak kami baru mengenali itulah watak ayah sebenarnya. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu masih ada, ya Allah, engkau sihatkan tubuh badan mereka, engkau panjangkan umur mereka dalam kebajikan dan kerahmatan-Mu ya Allah. Tambahkan padanya ketabahan, keimanan dan ketakwaan ya Arhamar Rahimin. Andai kata engkau ingin mengambil nyawa mereka berdua dari kami ya Allah, janganlah engkau sakiti mereka ya Allah. Engkau pun mudahkan dan ringankanlah beban mereka ketika mereka menghadapi sakaratul maut ya Allah. Andai mereka telah pergi bertemu denganmu ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas, engkau lapangkan kubur mereka, pindahkan mereka dari kegelapan yang lahad ke dalam syurga-Mu yang luas tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
Maksudnya, katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, yaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونصرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشة، وولي عهده دولي ترأمت نولية تنكو شرف الدين بدلشة ابن السلطان صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.